Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Saya hari ini bersiaran di Johor saudara. Tengok muka memanglah tak ceria habis dah. Dah lunyai dah muka saya ni saudara. siang malam. Apa khabar saudara Anwar Jubin? Anda sihat? Doa saya anda sentiasa berbahagia bersama keluarga. Saudara Syarul Azam, selamat malam dari Kota Baru. Kota Baru, saya belakang ke salah dah. Pada Cik Mek-Meknya dah. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Muhammad Amin Jack, saudara Anwar Jubin. Apa khabar? Saya bila sampai ayat ni saya ketawa. Ada juga sahabat kita nama dia Menuju Akhirat. Ya, saya mendoakan agar anda sentiasa berbahagia dan sihat walafiat. Apa khabar Radin Razak, Fakri Sani, waalaikumsalam. Ya, saudara Menuju Akhirat, kita akan pertahankan maruah Johor ya. Saudara Azmi Omar, Kamal Awang, Wilson Stephen. How are you Wilson? I hope everything okay. Ruby Din dia hadir dengan pasangannya. Memang saya selalu mendoakan agar Ruby sentiasa berbahagia. Jadi saya nak tengok teman-teman kita ni berbahagia saudara. Apa khabar Abu Nems? Saudara Menuju Akhirat, daulat tuanku, memang kita menyandungi raja kita. Saudara Poteh, apa khabar? Idin Sugin dari Kajang. Apa khabar orang Kajang? Saudara Awi Anwar, saudara Raja Udang. Nama Raja Udang. Saudara Ahmad Albab. Ini Ahmad Albab, kalau harta banyak tu bagi kasih sikit. Sebab bukan harta kamu yang punya. Ini harta Ahmad Albab yang punya, kata Piramli, bukan kata saya. Saudara Ajima, apa khabar? Saudara Yahya, Abdul Rahim, Daud, Muhammad Amin daripada Sempurna. Apa khabar bah? Kamu orang Sabah, pasti itu jaga itu ini COVID bah. Saudara Cik Nizam, apa khabar saudara? Salam dari Singapura. Oh, Cik Nizam dari Singapura. Dekat dah, saya dah kat Johor Bahru sekarang ni. Jadi anda berada di Singapura, kalau datang sini. Saya hari ini berada di kampung Kobena di Johor Bahru. Tak jauh lah dekat dengan Tampuai. Tapi saya takkan masuk Hospital Tampuai saudara. Yang tak betul tu kita simpan kat Hospital Tampuai saudara ya. Dan insyaAllah saya bersama dengan veteran UMNO Negeri Johor. Sebab itu pakai baju merah. Garam berada. Dan juga hari ini saya dijamu dengan kacang pul. Memang di Johor ini sedap. Saudara di Singapura tentulah sedap kacang pul ya. Untuk teman-teman di seluruh negara, kacang pul adalah antara makanan kegemaran saya lah. Tahu anda, saya tak tahu. Makan dengan roti Perancis yang sedap. Jadi kalau datang ke Johor dapat makan kacang pul yang original. Saudara. Apa khabar saudara Abu Bakar Harun, saudara Ismail Abu Hassan, Khairul Nizam. Terima kasih Azal Yusof, Krul demi perjuangan kita teruskan usaha ini. Apa khabar Zali Pak Hitam, Umi Zaitun, puan, semoga sihat. Begitu juga Mak Johari dan Abdul Rauf serta teman-teman yang tak sempat saya santun. Nak saya sebut satu persatu, mungkin sampai lewat tengah malam pun tak selesai kita. Jadi saya harus terus masuk kepada laporan kedudukan COVID-19 ya. Seperti biasa saudara, hari ini adalah hari Ahad saudara, hari Minggu. Cuma saya tadi tersilap, saya ingat hari ini hari Isnin. Begitulah saudara, dah lenjan ni ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Lupa hari, rupanya hari ini hari Ahad. Saya ingat hari ini Isnin. Dan ini kita 6 Mac saudara. Kita tinggal lagi 30 hari saudara. 30 hari kita akan menyambut kehadiran Ramadan Al-Mubarak. Berusahalah jaga kesihatan saudara supaya kita sampai. Kerana Ramadan adalah bulan yang termulia sekali. Di situlah terhimpun segala doa-doa kita di malam-malam Lailatul Qadar. Saya sentiasa berdoa. Tapi kalau bulan puasa nanti saya akan bersiaran mulai jam 10 malam saudara. Izinkan saya untuk sembahyang tarawih. Saya pun nak cari pahala juga saudara kan. Dan berhubung dengan COVID-19 ni saudara, hari ini sudah masuk hari yang ke-716. Sudah 716 hari dah virus corona ni menyerang bumi kita ini. Dan masih lagi belum usai. Kadang-kadang kita berdoa lah, COVID-19 ni lari dah cepat. Ataupun anda dilambai oleh Khari Jamaluddin. Saya. Dan dalam waktu yang sama, laporan yang saya terima daripada saudara Rio daripada Universiti Melaya, katanya semalam jangkitan terus meningkatlah saudara, tidak ada pengurangan. Kemarin 33,209 dan semalam 33,406 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Dalam keadaan begitu saudara, yang terkumpul sudah 3,595,9
172 warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona yang terkumpul, saudara. Bukan main-main, saudara. Ini saya haraplah agar kita menjaga kebersihan diri dan kesihatan kita, saudara. Kalau tiada keperluan, tak payah keluar rumah. Duduklah, santunilah, rawatlah cinta kasih anda bersama keluarga anda, ya. Dan laporan daripada Rio juga, sejumlah 85 kematian dilaporkan semalam. Menjadikan angka sepenuhnya yang telah pun meninggal dunia adalah 33,173 warga kita yang mengalami maut kesan daripada virus corona. Daripada negeri-negeri yang saya dapat, Perlis ada 132 jangkitan semalam. Di Kedah 2,946, cek. Walaupun kurang tapi tinggi tu, 2,946. Di Pulau Pinang 2,621. Mami, tak cerai lah. Cari jalan supaya menceraikan keadaan, supaya kalau boleh kita kosongkan COVID-19 ni. Di Perak, Allah yub, apa ham itu semua yub, mana wak lebornya? Menjerit lah, yub wak lebor, supaya lari lentang pukang. Ini taman tengok dah raban tebin dah orang Perak ni. Dah 1,491 orang Perak yang dijengah oleh virus corona. Jumlah di Perak 154,000 yub, 994. Terterap kita, tak bakar dah ada yuk. Jangan main-main. Di Selangor, astagfirullahalazim, amat tinggi. Amat mengerikan dan amat menggusarkan. Sebab daripada 8,897 jangkitan, dia meningkat kepada 9,651 warga di Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Tinggi, bukan main-main ni. Kalau dicampurkan pula lagi dengan daripada wilayah persekutuan 3,603, artinya di Selangor itu di kawasan Lembah Kelang, saudara, sudah ada jangkitan sejumlah 13,000, menjadikan jumlah keseluruhannya di Selangor 970,148, di wilayah persekutuan 258,587. Artinya di Selangor sudah ada 1.3 juta. Astagfirullahalazim. Saya harap warga di Selangor jaga diri baik-baik. Kalau boleh jangan keluar rumah lah dalam keadaan begini. Jaga anak-anak kita, jangan biarkan mereka bermain di luar, menghirup udara, dan kalau keluar pakailah topeng keselamatan dan laksanakan penjarakan sosial. Di Putrajaya ada 132, di Negeri Sembilan ada 1,565. Jang, apa kono kau jang? Carilah ubat ya. Jangan kau main-main ni. Ini virus corona ni tak ada apa ni, tak ada belah kasihannya. Nah yo kita yo. Kemudian di Melaka ada 931, terus naik. Macam mana orang Melaka? Apa hal ni orang Melaka ni? Daripada 741 naik ke 931. Di Johor, astagfirullahalazim. Saya di Johor pun seriau, saya. Menahan sebab di dada, menahan ketakutan sebab hari ini terus mencanak. Johor akan mengadakan pilihan rayanya pada 12 hari bulan. Sebab semalam laporan daripada 2,359 sudah 2,713 warga Johor. Orang Johor ni kena ada sikit supaya kita breakkan sikit. 2,713 dah, tinggi. Saya khawatir mungkin besok atau lusa naik lagi. Jangan sampai 3-4 ribu. Dah tak boleh nak mengundi pula saudara. Di Pahang juga meningkat daripada 1,535 kepada 1,619. Di Terengganu 938, ada kurang sikit, 856. Masih lagi tinggi. Kodak Cloud. Di Kelantan 1,572, susut sedikit 20 saja, 1,550. Abang-abang, sains-sains belaka, jagalah keselamatannya. Di Sabah, alhamdulillah nampak susut daripada 2,131 kepada 1,778. Di Labuan 267, dan di Sarawak. Saya di Sarawak ni saya hairan ya. Sudah masuk hari yang keempat. Sebab 2 minggu lalu laporan yang saya terima cuma 23, 30, 60. Tiba-tiba Sarawak sekarang sudah 1,455. Tinggi. Saya harap awang-awang yang ada di Sarawak jaga kesihatan. Supaya kita ketepikan, kita usirkan virus corona ini. Dan untuk keseluruhannya saudara, dah batuk saya tu. Tak minum air. Kering, bukan virus corona ya. Jangan risau saudara. Tadi saya buat swab test. Negatif. Alhamdulillah, syukur. Untuk bulan ini saudara, bulan Mac, ini hari yang kelima, iaitu sudah 33,406. Artinya jangkitan untuk bulan ini saja adalah 152,436. Itulah laporan yang sempat saya berikan. Apa khabar Raja Kamal Baizan ku? Semoga warga Sungai Petani sihat ku ya.
dan teman-teman yang lain, Adi, Warna, Hamid, Mahat, Syabil, Badrul Zaman. Salam. Baik, saudara. Seperti biasa, bila saya memulakan siaran ini, kita jangan lupa saudara tentang naluri kehidupan. Kerana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku dinaikkan ke langit pada malam peristiwa Isra' Mi'raj, aku melalui satu kaum yang mempunyai kuku dari tembaga dan mereka mencakar-cakar muka dan dada mereka. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Maka jawab Jibril, merekalah orang yang memakan daging manusia, iaitu yang mengumpat dan mengaibkan maruah mereka. Ini adalah riwayat daripada hadis daripada riwayat Abu Daud yang ke-4878. Ini merupakan status hadis yang sahih. Saudara. Jadi antara penyelesaian manusia. Jadi bila kita di akhirat nanti, kita saling mengatur orang, kita mengumpat orang, kita memfitnah orang, maka kita akan kesal. Jadi antara penyesalan manusia yang paling besar pada hari akhirat di padang mahsyar ialah waktu kita melihat kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan sendiri. Kena ingat saudara, ini firman Allah SWT. Maksudnya saya tak boleh cakap dalam bahasa Arab saudara. Walaupun nama saya Kamal Amir, tapi saya tak boleh cakap bahasa Arab, nanti telornya lain, maksudnya lain saudara. Firman Allah SWT, kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Katanya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang dengan kekafirannya, lalu jadilah kamu orang yang rugi. Tetapi ikutlah perintah Rasul kamu. Saudara, ini surah Ali Imran ayat yang ke-148, 149, 155, bahawa ini ada tercatat dalam Al-Quran. Lebih saya tak pandai saudara. Ini curipan teman-teman mengatakan pada saya. Baik saudara, usai kita lalui kehidupan, kita masuk seketika, iaitu mutiara kata. Ini penting saudara, sebab mutiara kata adalah kata-kata yang dikirim oleh sahabat saya, Cikgu Hibil. Tak pencin tu, apa khabar Cikgu Hibil? Moga sihat dalam alam persaraan, berbahagia bersama pasangan anda. Mutiara kata malam ini, kata Cikgu Hibil, ada ketikanya mengasingkan diri itu lebih baik dari berada dalam pertemuan. Kerana khawatir bercerita dan mendengar keaiban dan juga fitnah orang. Bahkan diam itu jauh lebih baik. Saya bila kita berdiam diri itu adalah lebih sempurna daripada kita mengatur yang bukan-bukan. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman mutiara kata. Saudara, saya hari ini bersiaran daripada Rumah Persatuan Veteran UMNO, saudara. Sekejap lagi kita akan berbicara dengan teman-teman kita daripada Veteran UMNO. Nak tanya apa perkembangan politik di negeri Johor. Orang veteran ni tentulah mereka lebih tahu, saudara. Seperti biasa, salam impian moratorium dan penggunaan wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000. Dapat tak dapat saya harus menyuarakan. Memang saya tahu kita dibaluti atau ditengah oleh kekecewaan yang teramat. Saya amat mengharapkan agar pimpinan negara supaya besok di parlimen berbahaslah, carilah upaya agar rakyat memperolehi hak mereka. Ini bukan milik siapa. Wang itu adalah simpanan mereka, caruman daripada titik peluh mereka. Bila mereka nak keluarkan, kenapa tak boleh? Ini persoalannya saudara. Sebab itu kadang-kadang rakyat merasakan mereka dizalimi. Saya mengharapkan agar mereka yang berada di anjung kuasa, di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja tidak bersikap zalim kepada masyarakat pekerja wang mereka saudara. Dan kita mengharapkan agar negara tidak berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini saudara adalah kabut seribu mimpi. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan tentang kabut seribu mimpi, kita santun dulu seperti biasa pantun Pak Nazir dari Perlis. Terima kasih Pak Nazir, jauh dari Perlis. Beliau berkirim pantun kepada saya yang berada di Johor Bahru hari ini saudara. Kata Pak Nazir, jadi kerani orangnya cermat, kerja di kilang itu yang ada. Muslim berani sumpah laknat, bukan calang-calang iman di dada. Jadi kalau sebagai seorang Muslim, dia berani melakukan sumpah laknat, itu bukan calang-calang orang saudara. Jadi kena ingat saudara. Dan katanya lagi, kain pelekat dari Kediri dipakai budak, serba tak kena. Sudah berpangkat, mengembang diri, sombong tidak, sampai ke mana? Ini kita menegur pimpinan kita.
dah dapat pangkat apa semua. Ni calon-calon wakil rakyat ni, maklum sajalah. Kalau dah jadi wakil rakyat nanti sombong pula. Tak ke mana pun anda. Lepas 5 tahun dah cari balik rakyat. Saya khawatir nanti waktu itu anda jumpa rakyat kena balik dengan telur busuk je lah. Baik, saudara, kita masuk sedikit di gedung ilmu kerana pimpinan terdahulu. Orang tua kita berpesan. Saya minta supaya agar saudara menghayati bahawa pemimpin terdahulu amat mengharapkan agar pemimpin hari ini dan akan datang, khususnya warga bangsa Melayu, terdiri daripada mereka yang kukuh kental imannya. Kerana menjadi pemimpin yang sempurna imannya, maka perintah agama ia jalankan. Petunjuk adat ia tegakkan, undang dibuat ia teguhkan. Hatinya bersih, luas pengetahuan, amalannya banyak, jadi teladan. Mulutnya manis, laku pun sopan. Ini orang beriman, saudara. Dijadikan pemimpin bertuah badan, dijadikan tua ia dimuliakan, dijadikan induk ia dikemukakan, dijadikan tiang ia menahan. Kalau sebagai tiang dia menahan, bukan tiang menimpa kita ya. Dijadikan tudung ia naungkan, dan dijadikan contoh ia handalan, memimpin umat untuk kesentosaan. Itu impian dan harapan pemimpin-pemimpin orang tua kita dahulu, agar hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang mereka terdiri daripada mereka yang beriman. Jangan lari daripada iman, saudara. Kita sambung lagi malam besok berhubung dengan gedung ilmu ini, saudara. Seperti biasa juga, saya harus mengingatkan saudara bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini ataupun menghantar kiriman, komen-komen dan sebagainya, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan atau komen-komen yang melanggar peraturan yang dilakukan oleh kerajaan saya. Kerana saya sendiri pun tidak mampu untuk melihat ataupun menyemak ataupun memantau semua culipan yang anda lakukan, sama ada anda sunting ataupun anda kirimkan melalui halaman ini. Ingat saudara, halaman ini adalah pencerahan politik, tidak lain tidak bukan. Dan tidak ada niatnya untuk saya mewawarkan atau membela sesiapa, tidak. Halaman ini matlamatnya supaya memberi informasi kepada warga kita, supaya jangan kita diperbodohkan dalam politik. Saudara, kadang-kadang mereka bercakap pumpang-pumpang, akhirnya entah ke mana, rakyat terperdaya, rakyat ditipu. Saudara, sebab itu saya jadikan halaman ini ruangan pencerahan politik, di mana bahan-bahan saya dapat daripada media sosial, media arus perdana, pertemuan saya dengan pimpinan-pimpinan tertentu dan teman-teman yang mereka mengutarakan pandangan, saya santuni satu persatu, saudara. Ingat, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Bukan mestinya apa yang saya cakap ni saudara pakai 100%. Rosak dia. Sebab itu saya jadi orang yang diktator. Ataupun saudara pula, semua saudara betul, saya tak betul, pun salah juga. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara rasa tak bersetuju, hantarkan kiriman, berbahaslah dengan bahasa yang baik. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang celupar, bahasa yang biadab. Kita adalah orang Melayu. Orang Melayu ni kalau dia marah, dia menyantun setiap persoalan itu, sindirannya cukup dengan kerlingan mata. Ataupun dengan pantun dan sebagainya, saudara. Sebab itu saya mengharapkan agar setiap teman-teman yang berada dalam laman saya ini menyantuni dengan menggunakan bahasa yang baik, yang harmonis. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara, saya harus memberi penjelasan bahawa menurut laporan meteorologi department, iaitu Jabatan Kaji Cuaca, telah pun mengeluarkan amaran, saya khawatir, bahawa akan berlaku hujan lebat, ribut petir dan angin kencang di 12 negeri bermula petang tadi. Sebab itu di Johor ni pun dah ada hujan dah. Ini Jabatan Kaji Cuaca dah bagi tahu ribut petir, hujan lebat dan juga besar kemungkinan boleh jadi banjir balik, saudara. Kawasan-kawasan yang jangka dilanda ribut petir dan hujan lebat adalah Perlis, Kedah iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Trap, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru. Itu di Kedah. Nampak gaya Kedah ni banyak sangat ni kawasannya. Kemudian di Pulau Pinang, di Perak kawasannya adalah di Krian, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsa, Manjung. Kampung saya tu. Aduhai, yo, jaga diri baik. Di Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Kemudian di Pahang pula lah di Cameron Highland, di Lipis, di Raub, di Jerantut, Temerloh, Maran dan Kuantan. Turut dijangka hujan lebat dan ribut petir serta angin kencang di seluruh Selangor, Wilayah Persekutuan, Putrajaya, Negeri Sembilan. Tak tahulah apalah jadi rumah saya kalau ibu saya dah tak ada ni. Saya dalam perantauan. Bersamalah kita berdoa agar tidak berlaku bencana yang bukan-bukan.
Kerana di Selangor angin kencang dilaporkan akan berlaku di Putrajaya, di Negeri Sembilan, itu di Seremban, di Port Dickson dan Rembau. Sementara di Johor pula, Johor yang akan dilanda oleh jangkaan Jabatan Kaji Cuaca adalah di daerah Segamat dan Mersing. Segamat ni dulu pernah ada banjir besar dulu. Jadi warga teman-teman kita yang tinggal di Segamat berhati-hati. Kena tengok kalau hujan lebat apa semua, siapkan diri anda, Dan di Sarawak, kawasan Kuching, Serian, Samarahan dan Miri. Sementara bagi Sabah pula adalah Tuaran, Ranau, Kota Belud, Tawau, Kunat, Lahad Datu, Sandakan dan Kudat. Itu laporan kaji cuaca yang sempat saya laporkan. Baik, saudara. Melihat dari segi apa yang berlaku konflik ataupun perbalahan atau peperangan antara Rusia dengan Ukraine, saudara, kita nanti apakah akan berlaku pada dunia hari ini. Dan sebagaimana saya katakan pagi tadi, hari ini bahawa sejumlah 12 bank terbesar di Rusia telah pun ditutup. Artinya ekonomi akan mengelosor. Dan saya dikabarkan sistem monetorium dunia hari ini juga bakal mengusir rubel, itu mata wang Rusia. Jika ini berlaku, tentulah Rusia akan melakukan retaliate dan mereka telah pun menutup gas pipe, iaitu pipe gas yang disalurkan ke seluruh negara Eropah melalui Jerman dan sebagainya sudah pun ditutup. Telah ditutup, maka di Jerman sudah mengalami kekurangan gas ataupun petrol. Jika ini berlaku, memanglah saudara, kita rakyat Malaysia ni kita akan dapat limpahannya apabila orang nak beli minyak dari kita. Tetapi ini bukanlah satu benda yang baik apabila Jerman juga terperangkap dalam masalah ekonomi dan kesan daripada itu nanti seluruh dunia juga. Kita baru saja nak bina balik daripada COVID-19, lepas PKP, agak sedikit kelegaan, tiba-tiba terjadi ledakan. Kita lepas tu ada banjir, saudara, Kemudian berlaku sekarang ni ledakan peperangan antara Ukraine dan Rusia. Tentulah ini akan mengheret ekonomi dunia menjadi lebih teruk lagi. So jadi saya harap teman-teman semua, sebab itu sekali saya mengingatkan agar teman-teman kalau nak berbelanjalah apa yang diperlukan. Buy what you need. Bukan kita beli ikut hati dan perasaan. Belilah apa yang diperlukan saja, saudara. Itu kesan daripada apa yang berlaku. Kena ingat, saudara, dalam keadaan yang sebegini. Dan saya mendapat satu kiriman daripada Rita Salwa. Dia bertanya kepada saya, dia kata, Assalamualaikum, kenapa semakin ramai pendatang asing berniaga di negeri Johor? Ini sekejap lagi saya nak tanya dengan orang veteran ni. Kenapa sekarang ni hinggakan peniaga Melayu ramai yang terpaksa tutup kedai? Contohnya di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi. Ini persoalan yang diutarakan kepada saya. InsyaAllah saya akan bertanya dengan sahabat kita, untuk tidak melengahkan waktu bersama-sama saya supaya dia tak boring. Saya nak bertanya dengan setiausaha setiausaha UMNO veteran Johor, saudara Haji Muhammad Gaus. Haji, ni sila jawab persoalan yang dikemukakan oleh Rita Salwa. Dia tanya kenapa, benarkah tidak pendatang-pendatang daripada asing berniaga di negeri Johor, terutama di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dato' pada hari ini. Saya ucapkan terima kasihlah kehadiran beliau ni memberi satu kekuatan pada barisan veteran Johor. Sebelum tu saya salamkan Dato' Osman Jaiz, pengurusi dia berada di bahagian utara Johor, kerana menjalankan kempen bersama dengan veteran UMNO Malaysia, kerana veteran Malaysia seluruh negara dan juga negeri akan turun ke Johor. InsyaAllah dalam pertandingan akan datang ni pada 12 bulan kita akan mencapai matlamat perjuangan bagi menegakkan ataupun membina negeri Johor ke arah untuk mentadbir seluruhannya. Soalan tadi. Mengenai soalan tadi itu, mengenai peniaga asing yang berniaga di situ, disebabkan kerana mereka ni pada peringkat awal apabila COVID menyerang di negeri Johor, banyak yang peniaga Melayu tutup dari segi perniagaan mereka kerana mungkin tak banyak lagi untuk mendapatkan pendapatan bagi
kehidupan mereka. Jadi hari ini Kuat sikit saya tak jadi dengar hari suara. ini bahawa pendatang asing memanglah tak sewa mana-mana tempat. Jadi mereka meniaga mungkin dapatlah untung tu pada untung yang sedikit. Jadi mereka bolehlah untuk menjalankan perniagaan. Tapi sayangnya kerana kalau peniaga asing ni perlukan lesen sebenarnya. Pihak majlis mungkin akan dikenakan mungkin akan datang. Ya. Secara itu pandangan ya, saya tahu secara saya nampak tadi daik suara slow, suara boleh kuat. Saya tak boleh nak kuatkan suara saya tak ada alatnya di sini. Jadi itulah keadaannya. Laporan memang benar apa yang dilaporkan oleh Rita tadi, bahawa warga di Majidi mereka ambil kesempatan, itu pendatang asing. Bagaimana berlaku di Selangor begitu juga. Saya harap agar Dewan Bandaraya Johor Bahru, dan saya juga mengharapkan agar Menteri Interim, yang Menteri Besar Interim Datuk Asni ambil tindakan. Ini suara daripada rakyat, saya harus menyuarakan. Jangan dikecilkan hati rakyat. Dan saya juga mendapat tahu bahawa kabarnya aset tabung haji dijual oleh mereka begitu banyak sekali. Penjualan aset ni antaranya adalah tanah yang dijual milik ladang sawit milik tabung haji 76%. Ini bagi saya biadab sangatlah kalau mereka menjual, kerana mereka bukan warga bangsa Islam, bukan bangsa Melayu. Mereka menjual dan menjarah harta penyimpan-penyimpan kita. Ini tak betul lah. Ini laporan saya dapat, kerana katanya keluasan ladang sawit milik tabung haji telah pun naik berganda-ganda, tapi dah dijual pada astagfirullahalazim. Apa nak jadi ni? Itulah saya, kalau kita hilang kuasa, maka mereka akan melakukan apa saja mengikut kehendak mereka. Saya lihat ada juga peringatan sahabat kita. Ini benar saya. Peringatan sahabat saya, saudara Rizal Endau. Apa khabar Zal? Saya tengok kiriman anda betul, bahawa beliau menzahirkan rasa kebosanannya melihat ada menteri-menteri yang turun berkempen menggunakan escort daripada pasukan keselamatan dan sebagainya. Saya rasa ini juga sudah menyalahi. Tak kisahlah sama ada anda daripada UMNO ke, anda daripada parti-parti PAS ke, anda daripada parti PBM ke, asalkan anda bergelar menteri, apabila sampai masa untuk berkempen politik, tidak boleh menggunakan kenderaan resmi kerajaan. Ini sebenarnya apa yang disuarakan oleh Saudara Rizal itu betul. Kadang-kadang pemimpin ni mereka terlajak, merasakan mereka sebagai menteri boleh buat segala-galanya. Ini duit rakyat. Jangan belanjakan duit rakyat untuk kepentingan politik anda. Saya tak ambil kisah sama ada dia daripada UMNO ke, daripada PAS ke, daripada PBM ke. Kalau anda menjadi menteri, jangan gunakan kenderaan resmi kerajaan nak berkempen. Ingat, bagaimana Sayyidina Umar Abdul Aziz, apabila anak dia datang ke bertemu dengan beliau, waktu beliau tengah bekerja di pejabatnya, waktu malam, dia tutup lampu. Jadi anak dia bertanya, ya ayahku, kenapa tutup lampu? Sekejap, aku pasangkan lampu. Yang tadi kita menggunakan minyak daripada milik kerajaan, milik rakyat. Yang ini kita punya, walaupun gelap sedikit. Jadi seharusnya begitu. Bukan you jadi menteri, you boleh menggunakan segala kemudahan kerajaan. Itu duit kami pembayar cukai. Ini kita akan menghadapi musim pilihan raya umum nanti. Mereka sebagai menteri interim ke, jadi waktu itu tak boleh gunalah. Saya terima kasih Saudara Rizal mengingatkan. Memang saya nampak tadi ada je 1-2 menteri yang lalu ngongeng pula tu, ada escort pula lagi tu. Saya tak betul. Tak betul. Jadi semua ini akan mengundang amarah rakyat. Kenapa mereka yang bernama pemimpin melakukan tindakan yang boleh mengundang amarah rakyat? Ini yang menjadi persoalannya saya. Dan cuba ini seronok lagi. Tiba-tiba Azmin Ali ni, saya marah betul lah. Bukanlah marah, tapi malas. Saya malas nak berbicara ataupun nak mengulas tentang cabaran dia. Tiba-tiba kita dengar Azmin Ali sudah mencabar untuk berdebat dengan Datuk Seri Najib berhubung dengan Felda dan sebagainya. Cuma saya nak pesan pada Azmin Ali, kau selesaikanlah masalah debat kamu dengan dengan Lokman Adam, isu semburit dan sebagainya. You settle yourself. Jadi kami tak nak debat, bukan tak boleh debatlah, tak ada masalah. Jadi kalau saudara nak berdebat, tapi bukan itu caranya, ya. Ya.
Oh, pakai mask ya. Saya pakai mask ni secara saya dalam bangunan, okey, saya gunakan mask. Okey, nampak pakai mask. Tapi kalau saya pakai mask tak dengar. Tapi kabarnya Khairi Jamaluddin kata boleh tanpa mask katanya. Katanya, saya tak tahulah. Kan, ini bila saya memberi pencerahan tak apa jelas lah. Kita ucapkan terima kasih bagi mereka yang mengingatkan saya supaya pakai mask dan sebagainya. Jadi semua yang ada dalam samaran saya hari ini semua pakai mask. InsyaAllah saudara ya. Ini masalah cabaran daripada Azmin Ali dan sebagainya. Akhirnya Ketua Polis Johor Ketua Polis Johor mengeluarkan kenyataan bahawa pihak polis tidak membenarkan sebarang penganjuran program perdebatan secara terbuka ataupun secara bersemuka tidak diizinkan oleh mana-mana pihak sepanjang kempen pilihan raya. Ini adalah untuk menjaga supaya suasana keharmonian warga Johor ini terpelihara. Jadi menurut Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat, dia kata bagi mengelakkan daripada timbul suasana tidak tenteram, jadi sekaligus memecah belahkan keamanan di negeri Johor. Jadi untuk itu beliau mengharapkan kalau boleh jangan ada perdebatan dan tidak diizinkan oleh pihak polis untuk keselamatan. Jadi Saudara Azmin tak payahlah nak undang, nak berdebat. Kamu selesaikan masalah kamu dengan Luqman Adam. Jangan nak tunjuk kamu ni hebat sangatlah. Konon aja ada bukti dan data-data dan sebagainya. Saya dalam keadaan begini saya tidak. I'm not buy to the problem yang you usulkan. Saudara Romeo Masdai, saya dah katakan kita jangan menghukum saya. Jangan sekali-kali kita meletakkan hukum, biarlah mahkamah menentukan. Sebab beliau masih lagi dalam peringkat etik dan sebagainya. Saudara Romeo Masdai tak baik. Saya harap saudara berlapang dada. Saya tak pernah pun nak mengutuk sesiapa saudara ya. Memang saya nampak sekarang ni tentunya pimpinan-pimpinan pembangkang mereka juga telah merasa amarah yang amat sangat kerana di mana-mana saja saya melihat kehadiran Datuk Seri Najib mendapat sambutan yang luar biasa. Ini saya tak tahulah, saya rasa apa yang berlaku sekarang ni seolah satu ombak kebangkitan yang bukan-bukan. Siang tadi di Muar, saudara, ribuan orang turun menyambut. Mereka tak peduli pun sama ada COVID ke tak COVID ke mereka. Dan bila ada pihak mengatakan rakyat ramai turun tu nak jumpa dengan Datuk Najib semata-mata kerana kononnya mereka nak tengok pompak penyamun dan sebagainya. Itu bagi saya is the sour grape ataupun orang yang macam beruang lah, tak dapat makan anggur, dia katalah anggur tu masam. Sebab hari ini saya tidak pun berada di kawasan tersebut. Saya dapat laporan teman-teman mengantar kepada saya. Tak apa hanya saudara Faris Atan, jangan marah dia. Because Romeo Masdai ni kadang-kadang dia cuba untuk memprovokasi saya. So saudara boleh provok macam mana pun, saya tidak lari daripada pegangan saya. Sesuatu yang dibicarakan di mahkamah, saya tidak akan terperangkap untuk menjawab kerana itu persoalan mahkamah. Walaupun saya ada banyak fakta. Banyak saudara fakta-fakta yang saya ada, sebab saya tak boleh nyatakan di sini. Ini dipanggil contempt of court. Kita warga cinta damai, kita harus menghormati mahkamah. Biarlah mahkamah menentukan siapa yang bersalah, siapa yang tak bersalah. Dia ada proses dia saudara. Jangan kita mendahului segala-galanya. Jadi saya harap anak-anak muda khususnya, jangan kita meletakkan sesuatu itu di tempat yang bukan-bukan. Bersabar, bertabahlah saudara ya. Saya nak tanya juga tentang pandangan pimpinan daripada Veteran UMNO Johor tentang bila Datuk Najib datang ke sini, kenapa sambutannya begitu luar biasa. Silakan Tuan Haji Mat Goh. Tuan Haji kena rapat sikit ke mulut, dia tak dengar tu. Berkait tentang kehadiran Datuk Najib amat luar biasa. Ya. Sebenarnya Datuk Najib ni populariti di Johor amat baik sebenarnya. Ya. InsyaAllah Datuk Najib dapat memberi satu manfaat pada rakyat Johor dan mesti dalam kemenangan bangsa Malaysia. InsyaAllah. Terus berjuang. Terima kasih. Kena cakap kuat-kuat sikit. Sebab apakah rakyat Johor punya pandangan mereka terhadap Datuk Seri Najib ni? Saudara jadi ketua pemuda. Waktu zaman Datuk Najib jadi ketua pemuda, saudara adalah ketua pemudanya. Sila. Pandangan saya jelas bahawa Datuk Najib ni dapat menarik jiwa perjuangan untuk
dalam semata-mata dalam raya kali ini. Ya. Kerana Datuk Najib memang membawa ini dapat mempersonalkan rakyat Johor. Kerana rakyat Johor tak kira apa juga, kerana dia adalah seorang pemimpin bagi meneraju kerajaan. Tapi hari ini disebabkan masalah-masalah itu, maka rakyat Johor sentiasa bersama dengan bosku. Itu pandangan saya. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji bagi pandangan. Sebab saya nak tahu juga kenapa begitu jadi angin apa ini begitu ramai sangat orang yang turun, apa specialnya rupanya. Sebab Tuan Haji Mak Gaut ni bersama-sama dengan saya dulu, kami dalam pergerakan pemuda yang waktu itu dipimpin Sir Najib. Kita tahu sentuhan bagaimana, bukanlah kata sentuhan berbeza, tapi sentuhan mereka, beliau itu boleh menjadikan orang itu kecundang. Jadi sentuhan kecundang lah mereka. Ya saudara. Baik, cuma persoalannya yang saya lihat, saya bersetuju dengan apa yang dilontarkan oleh Ketua UMNO bahagian Shah Alam, iaitu Datuk Azhari Syari. Kerana beliau sendiri tak faham. Bukan beliau tak faham, saya sendiri I cannot brain. Saya sendiri tak faham, sir. Kerana dia kata yang bertanding di sini adalah calon Dewan Undangan Negeri, iaitu calon-calon di negeri, di kawasan dalam negeri Johor. Tapi permasalahannya, kenapa pula UMNO yang diserang? Dan yang bertanding ni pula bukan satu parti. Ada parti Harapan yang bersama dengan itu, ada pula PAS dengan Perikatan Nasional, ada DAP, ada Parti Keadilan, ada Parti Pejuang dan banyak. Tapi kenapa hanya UMNO saja yang diserang? Apakah parti-parti lain suci? Apakah parti-parti lain itu murni? Kemudian sekarang seolah-olah Barisan Nasional adalah musuh utama mereka. Selepas mereka menyerang Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengatakan muafakat nasional sudah tiada. Hari ini duduklah dia orang balon beliau. Dan begitu juga Datuk Seri Najib, kerana melihat sambutan yang luar biasa oleh warga Johor ini. Jadi dalam keadaan begini, saya juga bersetuju dengan pandangan Datuk Azhari Syari. Dia kata, takkan satu parti ini saja bertanding. Kalau begitu, setiap Dewan Undangan Negeri itu, biarlah UMNO bertanding dengan PAS saja. Ataupun UMNO bertanding dengan Perikatan Harapan saja. Ini tidak. Seluruh parti-parti lain serang UMNO. Jadi bagi saya merasakan bahawa semua ini adalah mereka sudah merasakan ketakutan yang amat sangat bahawa UMNO Barisan Nasional akan menang. Sebab itu bila tawarkan teman-teman bertanya dengan saya, dia kata jangan jual temberang lah, dia kata orang Johor tahu. Saya melihat kebangkitan warga Johor. Tadi saya berada di kawasan Temberau, saudara, saya berjumpa dengan calon tadi, calon yang saya temui tadi adalah saudara bukan Kempas, mana tadi? Bukit Permai Datuk Jafni. Bersama Datuk Jafni saya melihat warga Felda yang turun ramai-ramai, saudara. Bukan seorang dua. Kemudian mana tadi ada pula datang, dia kata saya kena pakai mask lah apa semua. Rapu lah. N43 Permas ya. Itu saudara Baharudin Mat Taib. Saya melihat sendiri bahawa bukan hanya orang UMNO turun. Saya tengok warga bangsa lain pun sudah hadir, jumpa santun, terus panggil Wabi. Dia bukan panggil lagi saudara Baharudin sebab beliau adalah mantan kepada setiausaha atau pegawai khas kepada Menteri Besar Johor, Datuk Seri Khalid Nordin. Tetapi dia panggil apa khabar Wabi. Begitu mereka yakin ini masyarakat bukan Melayu. Sebab itu saya katakan bahawa mereka already make a comeback, saudara. Mereka sudah pun merasakan sudah sampai masanya untuk mereka mengembalikan. Ya, renyanglah saya dah pakai ni. Aduhai, saya kadang-kadang biarlah, saya kadang-kadang saudara, saya lihat di Eropah saya tak pakai pun. Saya bukan nak menjangga, saudara, tapi saya seorang-seorang begini. Takkanlah saya bercakap begini semua sangkit. Impossible, saudara. Memanglah saya duduk dalam rumah ni saya seseorang je pun. Cuma sekejap lagi bila saya dijamu dengan kacang pol, ramailah kami makan. Takkanlah masa makan pun nak pakai topping. Takkan jadi Zoro.
Saya kadang-kadang benda-benda beginilah yang membuatkan kita jadi marah. Peraturan yang kita tak menentu, tak tahu. Dah nak ukur pula 1,000, 10,000, 20,000. Bantai korang lah, saya kata. Jadi dalam keadaan begini, saya melihat kembali pada persoalan apabila dikatakan bahawa banyak parti-parti atau pimpinan-pimpinan parti yang mereka menyerang. Mereka menyerang UMNO seolah-olah UMNO saja yang bertanding. Sama ada Pakatan Harapan ke tidak bercakap. Dr. Mahathir kata UMNO buruk, Tan Sri Muhyiddin kata UMNO buruk, Haji Hadi yang dulu bersama dalam Muafakat Nasional kata UMNO buruk. Jadi tak usah cerita lah daripada DAP dan sebagainya. Paling saya marah sekali bila Ketua Pemuda dia boleh kata UMNO tercelaka. Saya tak mau jawab je lagi. Kalau saya jawab nanti lebih teruk lagi. Kan? Jadi begitu gambarannya saudara mesti lihat. Saya melaporkan apa yang berlaku di Johor ini. Warga Johor, lagi kamu buat begitu, lagi mereka simpati dan marah. Dalam politik ni saudara, kena ingat ya, saya selalu berpesan pada teman-teman, sama ada mereka dari kalangan orang politik dan sebagainya, kena ingat, yang paling berbahaya sekali dalam politik adalah simpati. Apabila datang rasa kasihan, datang rasa simpati, itulah masanya maka seseorang yang dihujani dengan macam-macam fitnah dan sebagainya, maka mereka ini akan datang perasaan kasihan dan rakyat akan beri undi. Sebab itu saya yakin kali ini, di samping keyakinan mereka pada UMNO, maka rakyat sudah bersimpati. Tiba-tiba saja orang makin hamun pada UMNO. Jadi rakyat akan simpati. Sebab saya bagi perumpamaan mudah saudara. Ini cerita mudah saudara ya. Ada seorang tu dia mempunyai seekor anjing lalu depan dia, dan tiba-tiba anjing tu gigit kaki dia. Kalau orang yang baik itu, dia akan tangkap anjing ni, dia akan hantar kepada perkhidmatan supaya diperbaiki anjing tersebut, supaya diperbaiki apa sama ada disuntik ke, untuk mengelakkan untuk mengelakkan daripada digigit oleh anjing. Jadi kalau dia mengambil tindakan begitu, maka tentulah tindakan yang baik, yang murni. Ataupun dia ambil tindakan, dia bunuh aja anjing tu pun okey. Tetapi masalahnya kalau dia ambil anjing tu, letak atas meja, dia ketuk diketuk anjing ni tadi dengan hammer atas meja sampai berkecai kepala otak. Dia orang tanya, kenapa kau ketuk ni? Dia kata bahawa anjing ni anjing gila. Orang tak kata anjing tu gila. Orang kata yang ketuk sampai hancur kepala anjing tu, orang tu yang gila. Ini yang berlaku sekarang saudara, bahawa dalam suasana hari ini apabila orang mengata macam-macam terhadap parti UMNO, jadi akhirnya rakyat sudah buka mata. Ini keadaannya saudara. Saudara Tengku Syahri terpulanglah ya. Yang kata UMNO buruk, yang berkata tak mungkin 100 kali, tak ganda lebih Saudara Hamzah Hussein. Saya melihat ini saudara. Saya melihat secara jujurnya, saya merasakan bahawa setiap kali mereka menyerang UMNO tanpa fakta. Dengan mengatakan kleptokrat, penyamung, perompak. Cuma rakyat Johor, saya dah beritahu berkali-kali saudara, laporan yang saya dapat, rakyat Johor nak tertunggu-tunggu apa perancangan kamu. Kamu nak buat apa di negeri Johor ni? Apakah kamu merasakan bahawa Johor ini hanya medan kamu untuk mengutip undi? Apakah kamu merasakan bila masa nak cari undi, kamu datang jumpa rakyat? Tapi kalau bila dapat kuasa nanti, kamu lupakan rakyat. Banyak apa-apa yang anda lakukan kadang-kadang tidak memenuhi cita rasa dan kehendak rakyat. Dan ini gambaran yang saya dapat. Jadi akibatnya sekarang ini, saya melihat macam mana saya katakan semalam, kemarin, warga PAS sendiri sudah pun tawar hati dengan Perikatan Nasional, sebab mereka merasakan bahawa mereka seolah-olah dipinggirkan, pemikiran, suara akar umbi tidak dihiraukan. Malahan mereka rasa sangsi dengan pelbagai kenyataan. Sebab itu kalau saya dengar kenyataan daripada Takiri, dia kata bagaimana terjelmanya macam-macam ceritalah yang terbaru. Saya tak mau ceritakan keburukan orang, saya cuma mengulas apa yang berlaku di Johor. Benar Saudara Adam Jaafar ya, UMNO lahir di Johor, UMNO tetap UMNO. Benar. Saya berulang kali mengatakan ini rakyat Johor ni mereka sudah bangkit. Rakyat Johor bangkit menyatakan pendirian mereka. Kerana mereka merasakan bahawa apa yang ditomah, apa yang difitnah tu
Tak betul. Saya kabarnya ada calon nak datang sini. Calon datang, ya masuk, apa ada masalah. Saya walaupun tadi saya dah jumpa dengan semalam setelah berjumpa dengan beliau, tapi apa salahnya waktu saya buat live di dalam bangunan veteran UMNO, calon Kempas ya. Calon Kempas itu saudara Datuk Ramli Bahari. Jadi boleh juga saya berbual. Sila tu, saya tengah buat live ni Dok. Ini ada 1,500. Sekarang 1,500. Dan ya. Datuk ni sebab Datuk duduk sekejap. Datuk duduk sekejap je tu. Say hello pada apa ni. Kesempatan Datuk berada di rumah UMNO veteran ni. Datuk rapatkan sikit tu. Datuk semalam cakap pelan, orang marah saya tu. Sila Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sahabat-sahabat semua di seluruh negara yang mengikuti Live Amir Hijaz Fans. Datuk Kamal. Ya. Saya mendoakan tuan-tuan semua dalam bidang kesihatan Allah. Ya. Dan dalam masa juga saya memohon doa restu dengan kekuatan. Mudah-mudahan dalam UMNO dan Nasional akan menang dengan cemerlang di hujung harapan pada 12 Mac. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Setara waktu saya buat live ni tiba-tiba aja calon datang sekali lagi. Jadi rasanya ngam lah antara saya dengan calon Barisan Nasional. Bukan, dia tak ada plan saudara. Saya berada di rumah veteran UMNO, beliau hadir untuk menyantuni warga veteran UMNO. Sebagaimana yang saya katakan tadi saudara, bahawa rakyat Johor sudah muak dengan percaturan politik yang sebegini. Apabila apa yang dikatakan oleh saudara Datuk Zahari daripada UMNO bahagian Shah Alam, dia kata kenapa UMNO saja yang dikunyuk, kenapa UMNO saja yang jadikan masalah sedangkan parti-parti lain tak diusik. Apakah UMNO bertanding dengan PAS? Apakah UMNO bertanding dengan PN? Apakah UMNO bertanding dengan Pejuang? Apakah UMNO bertanding dengan Muda? Yes. Sila Datuk. Dan saya tahu Datuk sibuk sekarang ni. Selamat berjuang, teruskan. Saya tengok rombongan, saya lihat calon daripada UMNO ni, dia tengok rumah veteran ni, dia datang, dia nak menyantuni. Begitulah hatinya, murninya seorang pemimpin yang saya lihat saya saat ini daripada parti lain tak datang. Apakah mereka takut? Kita tak usik pun kalau datang daripada Parti Keadilan ke, datang daripada PAS ke, Assalamualaikum daripada kita. Kita veteran UMNO ni kita tidak ada komitmen yang terlalu tinggi sebab kita tak ada berjawatan. Sebab itu saya pakai baju ni, baju veteran UMNO. Jadi veteran UMNO kita tidak memegang apa-apa jawatan dalam bahagian. Jadi kalau orang nak datang, kalau PAS nak datang, datanglah. Sambil-sambil nak makan kecampur. Ya saudara. Dan untuk itu saudara, saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang berkesempatan dengan saya sebab banyak lagi saya tengok ramai kat luar tu. Jadi saya rasa tak payahlah saya meneruskan. Saudara, kerana saya lihat ni calon dah datang. Saya mana Datuk Haji Gaus ni? Ini saudara boleh lihat wajah-wajah pemimpin UMNO veteran ya saudara, iaitu mana dia? Adik pasangan dengan gambar. Ini yang handsome yang masih kacak bergaya adalah saudara Tuan Haji ya? Muhammad Hariah daripada veteran UMNO Iskandar Puteri. Iskandar Puteri sekarang ni saudara, untuk makluman saudara, ini kawasan DAP. Saya cakap terus terang, ini saudara ya, saudara Haji Manan bin Omar, sama-sama kami dalam pergerakan pemuda dulu. Jadi Manan bin Omar adalah daripada Pasir Gudang, yang tadi saya pergi. Dan ramai saya di luar sana tu, kalau saya tengok tak ada kumuh depan ni. Tengok ambil gambar yang kumuh ke depan tu. Saya lihat itu. Ini adalah rumah veteran UMNO. Ya. Kita tak ada apa pun saudara. Cuma yang kita mahu, kita harap supaya setiap masalah rakyat disantuni. Impian saya lain tak ada bukannya. Saudara Iman Masrah Iman, mereka berdengki dengan Datuk naik, sedangkan pejabat awam pun ada rasuah, bukan tuduh. Sebab tu saya katakan, jangan saya ingat jangan kita menuduh orang. Soal mereka rasuah, izinkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah melakukan siasatan. Ya saudara, soal mereka diberkas oleh SPRM, izinkan supaya mahkamah menentukan. Bukan kita bukan hakim saudara. Jangan mengambil tindakan undang-undang di tangan sendiri. Ini rule of law. Cuma saya tengok hari ini yang agak memeranjatkan saya ini saudara, tiba-tiba saya lihat dalam wall yang dikirim kepada saya harap benda ini
bukan ini kenyataan yang benar ataupun tak begitu. Tapi kalau ini benar, saya khawatir sebab katanya berita yang tular di laman sosial hari ini menyebut bahawa Zeti Aziz, mantan Governor Bank Negara, menyatakan bahawa beliau akan telanjangkan Tan Sri Muhyiddin andai dirinya dan suaminya disiasat oleh SPRM. Ini kenyataan, saya tak tahu, bukan saya lihat dalam wall yang dikirim pada saya. Sebab saya katakan mudah-mudahan benda tak berlaku begitu. Tetapi kalau ini benar, ini sesuatu yang amat memeranjatkan. Kerana saya rasa kalau ini sekadar gosip politik, alhamdulillah lah. Saya harapkan. Tetapi kalau Zeti menyatakan, dia sebut, dia kata andai suaminya iaitu Aiman disiasat dan dirinya terus disiasat, pihaknya akan membongkar rahsia bahawa Jolo sebenarnya adalah perangkap yang dipasang oleh Tan Sri Muhyiddin, Dr. Mahathir untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Saya mengharapkan agar ini satu gosip politik. Kalau ini benar-benar berlaku, saya rasa satu benda yang amat memeranjatkan kita. Dan saudara, begitu juga dengan macam sekedar tengok dah semalam 2-3 hari lepas bagaimana nama Menteri Kewangan Tengku Zafrul juga turut terseret dalam saga of the YDB bersama juga dengan nama Hakim Nazlan yang menjadi hakim kepada kes Datuk Najib. Jika ini berlaku, saya rasa di sini letaknya persoalan macam mana rakyat mau yakin dengan setiap keputusan. Dan beliau, kalau benar, saya tak menuduh, kalau benar apa yang dinyatakan dalam media yang tersiar, kalau benar ini berlaku, sepatutnya waktu beliau nak menjadi hakim, dia kena declare diri dia bahawa dia juga seolah ada berkepentingan, maka dia tak boleh jadi hakim di situ. Kena cari hakim lain. Tapi kenapa? Ini saya tak mau mempersoalkan kredibiliti beliau sebagai hakim dan keputusan beliau. Itu terpulang pada mahkamah. Tetapi saya terkejut apabila melihat 2-3 hari lepas kenyataan mengatakan dalam mesyuarat untuk meluluskan kewangan oleh Maybank, Melayu Banking dan juga Goldman Sachs, nama Tengku Zafrul dan nama Hakim Nazlan juga turut disebut. Ini setara satu benda yang memeranjatkan kita. Saya amat mengharapkan ini biarlah sekadar gosip politik. Sebab kita adalah warga cinta damai, kita mahu melihat rule of law di negara ini ditegakkan sebenar-benarnya. Saudara Acai Bentayan, tukar hakim itu. Sebab itu saya tidak mahu mempersoalkan tentang mahkamah kita. Kita mahu rakyat menghormati. Rakyat menghormati rule of law. Kita adalah adanya amalan separation of power ataupun pembagian kuasa antara eksekutif, legislatif dan judiciary. Jadi saudara use drama, habislah abang kau kuti. Bagi saya itu biarkah let's the law take its case. Sebagaimana yang saya katakan tadi, macam umpamanya seekor anjing dia gigit kaki kita ambil pistol, kita tembak, orang kata fair sebab dia anjing gila. Tapi kalau kita tangkap anjing itu hantar pada perkhidmatan, maka ini akan saudara dalam masa ini kalau perkhidmatan nanti, maka kita dilihat sebagai mulia. Tetapi kalau tangkap anjing itu, letak atas meja, ambil hammer, dia ketuk anjing itu sampai berkecai kepalanya, orang kata kita yang gila, bukan anjing tu gila. Saya tak tahulah sempat tak sempat. Saya sebenarnya sahabat karib saya, saudara Isham Jalil, beliau dalam perjalanan ke sini sebab janjinya di sini. Tapi bila lewat, tak tahulah kalau ada kita berkesempatan. Tapi saya rasa tak mengapalah. Mungkin saya akan mengada live dengan beliau satu ketika nanti. Sebab kalau setakat bercakap dengan Syam ni 5-6 minit tak stop rasanya. Sebab kita banyak nak mengupas tentang persoalan politik di negeri Johor. Jadi kalau dia hadir sini, kita mengalu-alukan kehadirannya sebab beliau juga menghormati. Saya di sini adalah rumah veteran UMNO Selangor. Saya harus mengucapkan terima kasih kerana mereka sudi menerima kehadiran saya. Dan ada pula kacang pol. Memang saya suka sangat datang daripada ke Johor ni, ada kacang pol. Saudara, dan ramai teman-teman saya macam saudara Tuan Haji Makgok, saya tadi daripada Pasir Gudang, daripada Iskandar Putri, dan ramai di luar sana. Mereka mengalu-alukan kedatangan saya, alhamdulillah. Cuma teman-teman yang bertanya dengan saya bila saya di Johor nak datang pun tak nampak muka apa lagi saudara. Itulah keadaan saya, laporan saya setakat hari ini. Setakat hari ini tanggal 6 hari bulan Mac
2022 saya melihat Bahtera UMNO Barisan Nasional mencanak-canak meredah lautan yang penuh bergelora di Johor ini. Tetapi kalau kaptennya baik, saya katakan kaptennya Datuk Asni, Bahtera UMNO itu kaptennya Datuk Zaid Hamidi. Saya melihat bahawa Bahtera UMNO ini insya-Allah mampu menggalas tugas, dan saya juga dapat merasakan harapan rakyat kali ini mereka mahu kembali berada di bawah naungan UMNO Barisan Nasional. Kerana UMNO lahir di Istana Johor, maka berkewajipanlah warga UMNO mengembalikan semula supaya agar UMNO bangkit di Johor. Kerana inilah pertama kalinya anak-anak muda juga mengundi. For the first time, yang usia 18 tahun ke atas, mereka mengundi juga berlaku di Johor. Saya melihat Johor akan mencipta sejarah. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam saudara. Besok kita tunggu apa nak jadi di parlimen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih.